Okay, so please inform me. Alright, so now for chapter 1, ini ialah last lah. So kita kita recap sikit chapter 1 kita. So kita belajar two main subtopics. Kita ada definite integral, kita ada indefinite integral. Okay, so indefinite integral kita, indefinite integral which is bila kita integrate kita ada letak plus c dekat belakang tu. Okay, mesti kena ada plus c, wajib kena ada plus c kalau indefinite integral. Okay, so indefinite integral basically kita ada basic rules. Basic rules kita. Okay, so basic rules ni consider everything as long as bila kamu tengok integration tu kamu terus boleh selesaikan, itu ialah basic rules kita. Contoh, contoh kalau kita integrate x to the power of 4 dx, okay, automatically dapat x power 5 over 5 plus c. Ini contoh basic rules lah. Ataupun integrate exponent to x, automatically dapat exponent to x over 2. Okay, ini yang tak payah fikir. Ini dah kena ada dalam fikiran kamu dah, ada dalam minda kamu dah, tak perlu fikir pun. Contoh, integrate 1 over 2x plus 1. Dapat apa? 1 over 2x plus 1. Integrate 1 over 2x plus 1 dapat apa? Anyone? Ln modulus 2x plus 1 plus c. 1 plus 1? Plus Dia c. ke? 1 over 2. Over 2. Ingat ingat mesti kena divide by differentiate yang di dalam. The same thing happen here. Divide by differentiate power dia. Okay, tapi contoh kalau kita ada 1 over 2x plus 1 square, adakah dia akan jadi ln 2x plus 1 square? Tidak. 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 Sebab kalau nak jadi ln, ini mesti kena linear. Okay, so kalau 1 over 2x plus 1 square tu macam mana kita nak solvekan dia? 2x plus 1, power dia naik atas. Negatif 2. Okay, power dia naik atas and then guna power rule lah. Okay, macam mana pula kita integrate power rule? Power rule. So 2x plus 1 power 2, contoh. Kalau saya letak power 3 kat sini. The same thing, macam mana kita integrate yang biasa. Kita ada 2x plus 1, divide, power tambah 1, divided by power, and ada satu lagi step which is differentiate yang di dalam. Okay, semua ada bahagi dengan differentiate dalam, bahagi dengan differentiate dalam, bahagi dengan differentiate dalam ataupun atas power dia. So itu step yang kamu tak boleh lupa lah. Okay, common mistake yang selalu jadi ialah ini kamu letak sebagai ln 2x plus 1 square. So please be careful. Okay, kamu tahu je tapi selalu buat silly mistakes ni. Okay, lagi basic rule ialah semua yang trigo lah. Integrate sin akan jadi negative cos x plus c, integrate cos jadi sin, integrate secant square jadi tangent x. Okay, itu 3 untuk trigo. So ini semua dikonsiderkan sebagai basic rules yang mana bila kamu tengok satu kali je, kamu boleh terus integrate. Okay, tak perlu tu buat apa-apa pun. Okay. Dapat terbang lagi. Okay, so untuk substitution basically kita kena let u kan dia. Contoh kalau saya ada x to the power of x plus 1 power 4. Right, 6 lah contohnya. Okay, so kita macam mana kita nak tahu, boleh tak kita nak expand? Boleh kalau kamu nak buat x plus 1 square, x plus 1 square, x plus 1 square, kamu nak expand kan, dia akan jadi sangat panjang. Okay, so kita jangan susahkan kerja kita. Kita boleh buat substitution which is kat sini kita akan let u equals to apa yang dekat dalam dia. So x plus 1. So dekat sini kita ada du equals to dx. Okay, so kalau kita tukar balik dalam bentuk ini, dalam bentuk soalan ni, ini ialah u to the power of 6. Okay, aim kamu ialah untuk jadikan everything in terms of u. Okay, dx kita ialah du. What happened here? Apa nak jadi dengan x ni? X kita kena tukar jadi? U minus 1. U minus 1. Okay, U minus 1. So kita ada U power 6. Dx kita ialah du. So when we expand, we will get U power 7 minus U power 6. Okay, again, balik semula kepada basic rules. Tukar balik kepada X.
Okay, so ini substitution. Okay, kalau kita ada polinomial dengan polinomial lah, mesti kamu kena cari juga jalan untuk cari x kamu. Okay, tukarkan everything in terms of u. Okay, substitution tak susah pun, senang je. Okay, so next kita tengok by part. Okay, by part yang paling penting kena tahu LPAT. So LPAT tu untuk apa sebenarnya? LPAT ni untuk apa sebenarnya? Untuk cari U. Untuk kita choose kita punya U kita. Okay, so LPAT kita ada U equals to apa, dV equals to apa. Okay, so kita boleh cari du equals to apa, v equals to apa. Okay, then we substitute into the formula v du equals to uv minus integrate v du dv. Betul ni? Jadi ya, salah. U dv ialah soalan kamu equals to uv minus integral of v du. Okay? For this part can be any integral. Okay? Any integral. Bila saya cakap any integral ni dia boleh jadi daripada basic rules, dia boleh jadi substitution, dia boleh jadi by part sekali lagi ataupun dia boleh guna partial fractions. Okay, kalau soalan tu senang, basic rules je lah, sekali integrate dah settle. Okay, kalau soalan tu susah sikit, maybe dia akan suruh buat substitution. Okay, so for this part here can be any integral. Maksudnya kita akan integrate lagi sekali. Okay, so itu ialah by part. Okay, contoh soalan yang boleh guna by part, macam ni lah, tengok ni LPAT dekat sini. Okay, ada soalan yang boleh guna by part, ada boleh guna substitution. Depends on the questions. Okay, biasanya dia punya flow dia saya dah cakap banyak kali, basic rule dulu, substitution, by part, barulah kita pergi kepada partial fraction. Itu daripada senang kepada yang susah. Okay, so the last one ialah by using partial fraction. Okay, so partial fraction macam biasa, first kali mesti kena tengok partial fraction, nama pun partial fraction. Okay, chapter 6 partial fraction kita tengok dulu dia improper ataupun proper. Okay, improper ataupun proper fraction. So kalau ada improper, apa yang kita kena buat? Kalau improper? Long division. Long division. Okay, kena buat long division. Okay, improper ialah power atas sama ataupun besar daripada power bawah. So kena buat long division. Kalau proper tak ada masalah. Okay, boleh terus kepada partial fraction decomposition kita. Okay, ini tolong tengok balik. Okay, ramai yang buat exit ticket salah dekat partial fraction decomposition ni. Linear, repeated, quadratic yang cannot be factorized. Okay, so please check back your knowledge about partial fraction decomposition. Tak faham, tolonglah tanya saya. Okay, and then kita boleh integrate macam biasalah. Okay, terus integral kita. So ini untuk indefinite integral yang mana dekat setiap jawapan mesti kena letak plus C. Okay, so ada 4 lah. Macam saya cakap, ini flow dia. Basic rules dulu, substitution, by part, barulah pergi kepada partial fractions. Okay, kalau kita tak ada idea macam mana nak buat soalan tu, fikir dulu, boleh tak guna basic rules? Boleh tak guna substitution? Boleh tak guna by part? Okay, partial fraction paling senang lah. Sekali kamu tengok soalan tu, kamu dah tahu dia akan guna partial fraction. Okay, alright. So the next one yang kita ada ialah definite integral. Which is definite integral, kita substitutekan limit lah. Okay, satu kita ada evaluate definite integral lah. Okay, evaluate definite integral which is balik semula kepada all these 4 parts here. Okay, cuma bezanya kita substitutekan limit dia. Okay, substitutekan limit yang atas tolak yang bawah. Okay, limit yang di atas tolak limit yang di bawah. So kena kira betul-betul lah. Okay, ingat kalau kamu buat trigo, mode kena radian. Okay, all this simple thing. Kalau negatif masuk dalam dia pun negatif, akan jadi positif. So always do your bracket. Okay, mesti kena buat bracket. And then we have area under the curve. And we have volume. Okay, so area under the curve terbahagi kepada 3 juga. Terbahagi kepada 3. The first one ialah area between curve and x-axis. Okay, between curve and x-axis. So the formula akan jadi area equals to A
V. Kalau kita cakap pasal curve and x-axis, okay, kita pakai limit x lah. Depend sebenarnya. Boleh juga pakai limit y. Okay, contohlah. Padam. Kita pakai limit x. Okay, kita nak pakai limit x. Dia guna limit x. Tak kisah, area tak kisah. Kalau dia cakap ada x-axis ataupun ada y-axis bounded by apa-apa pun tak kisah. Contoh kalau kita nak pakai limit x, the formula kena jadi area equals to, ini limit kita, y dx. Okay, mesti function y, mesti y sebagai subjek. Okay, kalau kita nak pakai y sebagai limit, so dia akan jadi area C dengan D. Contoh C dengan D ialah y kamu, mesti x sebagai subjek. Okay, ramai yang lupa nak tukar ini. So mesti x sebagai subjek sebab ini ialah y kita. Okay, ini y kita. So x ni contohlah x equals to y square. So y kena masuk dekat dalam y lah. Okay, tak boleh masuk dalam x. And then the third case dekat sini ialah area between two curves. Okay, between two curves. So kita ada area equals to, let's say ini limit kita, yang atas tolak dengan yang bawah. Okay, so let's say y2 minus y1 dx. Ataupun yang kanan tolak yang kiri. Ataupun secara keseluruhan yang jauh tolak yang dekat daripada limit yang kita pilih. Okay, daripada axis yang kita pilih. So area equals to x2 minus x1 dy. Okay, so untuk yang ini, limit area area below the x-axis, dia akan jadi apa? Area below the x-axis. Ini extra. Area below x-axis akan jadi apa? Negatif. Negatif. Ataupun untuk cari area tu kita kena letak modulus lah. Modulus the formula here. Okay, below the x-axis. And also kalau kita cari, kita guna y sebagai limit kita, area di sebelah kiri y, the left y-axis pun sama juga akan jadi negatif. So area tak ada negatif, kita kena letak modulus dekat dia. Okay, so that's it for area. Untuk volume, basically benda yang sama je, yang berbeza cuma formula dia. Okay, volume sama je, yang berbeza cuma formula dia. Contoh dekat sini kita ada volume. Tapi volume kita tak boleh pilih, kita nak guna x limit ke, kita nak guna y sebagai limit ke. Dia cakap rotate about x-axis, kamu kena guna x sebagai limit. Okay, kalau kamu tengok function tu, kamu tengok y lagi senang sebagai limit pun tak boleh. Kena ikut soalan. Okay, soalan kata rotate about x-axis, kena make sure kan ini ialah x kamu. Okay, ini x. Limit kita kena x. So bila limit x, y dx. Betul ke cari volume macam ni? Betul tak formula ni? Tidak perlu Tidak. Pi power dan y of square. Y square lagi pi. pi. Okay, Pi. so itu bezanya dengan area. Dia ada square, ada pi. Okay, beza volume dengan area, yang ni ada square dengan pi. Okay, so if the question said rotate about y-axis, wajib guna y sebagai limit. Walaupun kalau kita tengok x lagi senang, tak boleh, mesti guna y sebagai limit. Okay, the same formula, CD x square dy. That means you have to make your function x as a subject. Okay, so ini ialah y kita lah. Okay, so the third case ialah samalah, tak kisahlah dia rotate y-axis ke rotate x-axis. Contoh ada dua curve dalam volume yang kamu nak cari tu, sama juga kita akan cari V, let's say ini ialah limit kamu, y2 square minus y1 square dx. Okay, y2 square minus y1 square, ataupun dalam kita boleh terletak jauh tolak dekat. Okay, daripada axis yang dia bagi tahu. Kalau dia kata rotate about x-axis, tengok x-axis kamu, graf yang jauh tolak graf yang dekat. Okay, tapi kan jauh square tolak dekat square, bukan jauh tolak dekat square. Salah Jauh square tolak dekat square. Okay, so sama je, lebih kurang je area dengan volume ni. Cuma untuk volume kena squarekan function dia, kena letak pi.
Okay, so itu apa yang kita belajar dalam integration. Okay, paling tidak pun at least basic rules ni mesti kena tahulah. Okay, mesti kena tahu. Tak payah nak macam nak kira satu-satu lagi. Tak perlu. Okay. Alright, so next sebelum kita pergi kepada soalan, kita tengok dulu exit ticket. So saya dah pulangkan exit ticket 1, ET1 dengan ET2 kamu, ET3 saya belum pulangkan. Tolong tengok habis kelas ni, malam ni tolong tengok balik kerja kamu. Apa yang salah, kat mana yang saya suruh check working, tolong tengok balik. Okay, sama ada saya suruh ataupun tidak, tengok balik. Ada salah ataupun tidak. Apa yang kamu merepek saya pun tak tahu. So please check again. Okay, habis kelas ni tolong tengok balik kamu punya exit ticket. Okay, in fact sebenarnya selepas saya return dekat kamu tolong tengok semula. Okay, jangan hilangkan macam tu je. Okay, so kita tengok exit ticket 1 dulu. So, apa yang salah ni? Okay. Question 2. Siapa boleh bagi tahu dekat mana salah soalan ni? Bukan soalan ni, jawapan ni. Ini soalan dia. Siapa boleh bagi tahu saya dekat mana salah dia? Integrate 3 to the power of 2x jadi 3 to the power of 2x to ln 3. Betul tak? Betul ataupun tidak? Betul. 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 Tak ada masalah. Okay, ini pula integrate sin square 2x. Jadi 1 over 2x minus sin 4x over 8. Betul tak? Betul ataupun tak? Sebenarnya betul. Okay, sebenarnya betul. Yes. Tapi daripada mana datang ni? Macam mana tiba-tiba sin square 2x sedangkan sin square 2x bukan basic rules. Okay, sin square 2x macam mana boleh tiba-tiba dapat ini? Okay, ini yang masalahnya. Saya dah cakap every step dalam integration kena tunjuk. Okay, every step. By part U kamu apa, DV kamu apa kena tunjuk. Kita bukan buat guna, kita bukan nak jawab soalan objektif semata-mata. Okay, ingat ini ialah assignment kamu chapter 1. Okay. Kalau kamu bagi jawapan macam ni dekat saya, walaupun jawapan kamu ni betul, salah. Okay, dia akan consider sebagai salah, 0 kat sini. Okay, kamu kalau nak guna apps ke, nak guna terus calculator ke, bijak sikit okay, bijak sikit. Saya ada cara panjang, ada sebabnya. So please kamu jadi bijak sikit. Okay, tulis secara complete. So sepatutnya apa kita kena buat kalau kita integrate sin square to x? Integrate sin square to x kena buat apa? Identity. Identity double angle. Okay, double angle. Mesti kena tukar dulu ini menjadi integrate 1 minus cos 2x over 2 dx. Okay, boleh keluarkan 1 over 2, 1 minus cos 4x dx. This is the step. Okay, barulah kita akan dapat ini. So please show complete working steps. Okay. Mana tadi kita punya summary tadi? Okay, satu lagi lah dekat basic rules, dekat integrate trigo ni. Integrate trigo ada 3. Integrate trigo. Ada 3 case, which is basic rules. Guna basic rules. Basic rules maksudnya yang 3 tu lah, integrate sin, integrate cos, integrate secant square. Nombor 2, integrate sin square x ataupun integrate cos square x, which is kat sini kena guna double angle untuk tukarkan soalan kita. Okay, macam apa yang saya buat tadi lah. Kalau sin 1 minus, kalau cos 1 plus. Okay, the third one ialah substitution. Okay, substitution. Contoh kita kena separate, kita kena tukar identity, kita kena guna substitution. Itu 3 cara untuk integration for trigonometric function. Okay, so make sure kamu tahu macam mana nak buat 3-3 tu lah. So ini tak salah pun, cuma step mesti kena tunjuk completely. Okay, untuk this part here,
Apa pula yang salah? Yang ni tak ada masalah juga. Apa yang salah dekat sini? Cos square. Cos, Cos itu tak ada square. yes. Cos ni tak ada square. Okay, tak ada square. Saya pun tak tahu, tiba-tiba jawapan dia betul sebab saya bagi jawapan dia. Kan, kalau saya tak bagi jawapan, jawapan dia akan salah. Kalau saya bagi jawapan macam mana pelik pun jalan kerja kamu, jawapan kamu tu tak akan betul. Saya pun tak pasti macam mana kamu boleh dapat macam tu. Okay, so please lah, janganlah. Hai, cuba buat keputusan dengan bijak sikit. Okay, so last one dekat sini. Apa yang salah dekat sini? Sign. Sign, okay. Macam saya cakap tadi, di sini belum integrate lagi Ini belum integrate lagi. So, belum integrate lagi maksudnya mesti kena ada integral, okay. Integrate cos dekat sini sepatutnya jadi sin for x, okay. Bukan over 2 juga. Dari mana over 2 datang tu? Oh, daripada sini. Okay, ini 1 over 2 kamu. Okay, bahagi 4 tu dah betul dah. Bahagi 4. Okay. So, ramai juga sebenarnya yang buat silap yang ini. Okay, ramai yang buat silap yang ni. So, please check again. Semua yang salah tu tolong check balik. Okay. Yang setiap kali buat ET salah pun, saya tak tahu nak tolong macam mana. Saya harap bila saya return tu kamu tengoklah balik jalan kerja kamu. Okay. So please take note all these mistakes, jangan buat. Okay, saya bagi tahu kamu supaya kamu tak buat. Okay, jangan kamu pula yang buat. Okay. So for ET2. Okay. Soalan partial fraction. Okay, ada yang buat macam ni. Okay, ada yang terus buat partial fraction. Sepatutnya boleh buat terus lah. X over 3, x plus 1 square equals to A over X. Ini ialah repeated. Repeated, satu tak ada power, satu ada power. Okay, ini pun ada juga yang salah. So please tengok balik jalan kerja kamu, buat pembetulan. Okay, kalau kamu biarkan je silap kamu tu, tak ada guna pun lah. Tak ada guna pun saya semak sebenarnya kalau kamu biar je kesilapan kamu tu. Okay. So ada yang buat pecahkan, okay, x plus 3 ni boleh pecahkan. So dia pecahkan x dengan 3, okay. X dengan x boleh cancel dan dia dapat negative 1 over x plus 1 square. Square kat situ. Which is the integrate negative 1 over, the integrate 1 over x plus 1 square, integrate x plus 1 power negative 2. Which is kawan kamu dapat negative 1 over x plus 1. Betul tak? Okay, betul, tak ada masalah. Alright, so sini tak ada masalah lah. The problem here, apa yang salah dekat sini? So ini apa yang dia pecahkan. And then dia keluarkan constant, which is dekat dalam tinggal nak integrate 1 over x, x plus 1 square. Tiba-tiba dia jadi u. U minus 1, u square kat sini. Mungkinlah saya agak kawan kamu buat u equals to x plus 1. Macam apa yang kita buat tadi, saya tunjuk tadi. Du equals to dx. Which is kat sini dapat x equals to u minus 1. And then dia tukar u minus 1, x kamu, ini ialah u square. Okay, betul tak ada masalah. And now, tiba-tiba dia ada 1 over u minus 1, 1 over u, 1 over u. Betul ke? Sorry, 1 over u minus 1, 1 over u, 1 over u square. Betul ataupun tidak? Tidak. Tidak. Okay, saya betulkan soalan saya. Betul, bukan. Boleh daripada mana sebenarnya ini ke sini ni, daripada mana datangnya? Macam mana kawan kamu tu, tak tahulah kawan kamu tu siapa kan, macam mana dia boleh tahu dekat sini negatif, dekat sini negatif? Sepatutnya apa ni, daripada step sini
kita skip lah step yang ni. Sepatutnya daripada sini untuk dapat jawapan kena buat apa? Apa step seterusnya kalau dekat sini? Partial fraction lah. Okay, macam apa yang kita buat dekat sini? Okay, kena buat partial fraction lah. 1A over X, B over X plus 1, C over X plus 1 square. Tapi kat sini ialah 1 lah. Okay, so tak boleh simply agak-agak, which is saya pun tak tahu macam mana kamu agak betul pula kan. Saya positif je lah, saya husnuzon je. Saya anggaplah kamu agak-agak tiba-tiba dapat jawapan betul. Okay, macam saya cakap tadi, tiba-tiba jawapan dia pun betul juga. Okay, so please, soalan partial fraction kalau ada macam ni, mesti kena buat partial fraction. Okay, tak boleh suka-suka hati kamu pecahkan dia. Ini tak boleh pecahkan. Walaupun jawapan kamu akan betul pun, still lagi dia punya jalan kerja dia salah. Okay, so next. Banyak pula. Yang ini. Apa ini? Oh, okay. Yang ini. This one. Partial fraction juga. Apa salah dia? Kat sini. First step dah salah. Apa salah dia kat sini? X plus 1 square. Repeat. X plus 1 square ialah repeated. Okay. So repeated tak jadi bx plus c. Bx plus c ialah quadratic yang tak boleh difactorizekan. Contoh x square plus 1. Okay. X square plus 1. Itu ialah quadratic yang tak boleh factorizekan. Atas dia baru jadi bx plus c. Okay. Nampak? Salah dekat sini. Salah dekat sini. The whole thing salah. Tapi kawan kamu tetap dapat jawapan yang betul. Okay. So please be careful. Check balik kerja kamu. Okay, jangan tersalah buat, jangan macam-macam lah. Okay, so next one here kita ada, okay ini contoh yang saya cakap. Tiba-tiba ada jawapan. Okay, first step kita tahu integrate X. Ini apa, darab ke? Darab kot. X sin to X. Akan kena guna by part, okay? Mungkin dia tulis kat kertas lain. Tapi saya nampak kat kertas lain tu saya tak nampak. Saya boleh bagi markah tak? Saya tak boleh bagi markah. Make sure everything in the paper. Okay? Your working answer must be complete. Tunjuk U apa, DV apa. Tunjuklah sekecil-kecil benda pun kamu tunjukkan. As long as saya nampak, saya tahu kamu buat sendiri soalan tu. Sama juga untuk part ni. Tiba-tiba ada jawapan. Okay? Tiba-tiba dah jadi macam ni. So please jangan bodohkan saya, jangan bodohkan diri kamu sendiri. Okay? Tolong buat betul-betul. Contoh ini sama jugalah, okay? Sama juga, tunjuk how did you get this. Okay, macam mana boleh dapat? Tunjukkan. Okay. So this one here. Apa ni? Tak tahulah, serba tak kena dengan kerja dia ni tapi jawapan dia tetap betul. Please lah kawan-kawan semua. Macam mana kamu integrate 1 over x plus 1 boleh jadi x plus 1 square over 2 ni? Siapa punya ni tolong check balik Okay. Itu semua jalan-jalan kerja yang bukan-bukan yang dihantar lah. So saya expect next week apa yang saya bagi kat kamu, apa yang kamu hantar dekat saya, tolonglah hantar jawapan-jawapan yang bernas, yang komplit, bukan sekadar nak hantar sahaja. Boleh? Boleh ataupun tidak? Boleh, Miss. Boleh. Okay, ini baru 5. Saya ada 120 orang yang check macam ni. Kamu bayangkan 120 orang buat macam ni. Saya rasa macam sia-sia je apa yang saya ajar selama ni. Okay, so please lah be considerate, okay. Ini untuk kamu, bukan untuk saya. Okay, Daniel nak apa Daniel? Tak ada. Okay. Semua orang dah siapkan tutorial?
Dah buat tutorial? Dah buat tutorial? Siap ni. Apa tu? Hampir siap? Dah siap ke belum? Ke tak start lagi? Sikit lagi, Miss. Belum siap, Miss. Sudah Sikit start, Miss. Okay. Siapa yang nyanyi tu? Nyanyi ke jerit tu? Confused. Okay. So siapkan Saya daripada first class lagi saya dah cakap yang apa yang kamu kena hantar ialah sebentar nampak. Apa yang kamu kena hantar ialah consolidation questions ni daripada 33 sampai 43. Okay, which is kena hantar, nanti saya akan letak assignment dekat GC hari Khamis, Thursday next week. Berapa bulan saya tak ingat. Okay, Thursday next week. Okay, tolong jangan cakap bagi alasan dekat saya banyak kerja ke apa ke, saya dah bagi tahu daripada last week. Okay, the first day of our class lagi saya dah bagi tahu. So by now sepatutnya dah siap ataupun ada certain questions yang kamu tak tahu je kamu boleh tanya dah. Okay, so and banyak juga soalan yang saya dah bincang sebenarnya. Alright, so okay ke semua orang? Okay ke? Senyap je. Masih okey, Okay, Miss. Miss. Okay. So cari sebentar. Okay, sementara tu boleh salin dulu soalan ni. Okay, so saya tak nak fokus sangat dah untuk by-part substitution, satu lagi apa? By-part substitution partial fractions ataupun basic rules, sebab itu semua atas kamu. Okay, kamu kena buat latihan lah. Saya dah post juga practice ataupun drill questions, semua basic question dekat situ. Kalau rasa macam tak tahu nak buat integration macam mana, pergi dekat soalan tu, try buat. Okay, so itu semua atas kamu, atas usaha kamu sendiri. Saya dah tak boleh nak tolong, saya tak boleh nak bincang apa dah juga. Sebab kalau saya bincang, saya yang buat, saya yang pandai. Okay, so saya nak fokus dekat how to find area dengan volume. Okay, so first, macam saya cakap, mesti kena pandai lukis graf lah. Okay, kalau kamu bernasib baik, dia akan bagi graf dekat kamu. So kalau kita kurang bernasib baik, kita kena lukis graf kita sendiri. So here the question say calculate the volume. Dalam fikiran kamu, mesti kena ada pi, mesti kena ada square. Okay, calculate the volume of the region bounded by y equals to x over 2. Y equals to x over 2, macam mana graf dia? Sama ke dengan y equals to x? Tidak. Sama, Miss. Sama. Okay, graf yang sama sebenarnya. Okay, y equals to x tu ialah graf y equals to x lah, cuma gradient dia lain. Okay, so ini ialah y equals to x over 2. And then kita ada y equals to 1 over x plus 1. Ini ialah rational, y-intercept dia 0, so satulah y-intercept dia. So sepatutnya graf dia macam ni dan juga macam ni. Okay? Okay, so kenapa saya nak lukis dekat atas je, sebab dia kata nx equals to 2, which is ada somewhere graph line kita dekat sini sahaja. Okay, logik tak graf ni kena dekat graf yang bawah ni? Tak logik. Okay, so kita boleh abaikan yang bawah, kita lukis yang atas sahaja. So ini ialah y equals to 1 over x plus 1. And line x equals to 2, let's put here x equals to 2. Okay, x equals to 2. So now, dia kata calculate the volume of the region bounded by y equals to x over 2, y equals to 1 over x plus 1, x equals to 2. Dekat mana volumenya? Region tu dekat mana? Yang mana? A, B, C. Area A ke, area B ke, area C? B. B, Miss. B. Okay, B.
Okay, beza kalau sedikit je dia letak y axis dekat soalan tu. Okay, bounded by the curve tu, the two curve dengan y axis, dia akan jadi area A. Okay, contoh kalau dia tukar x axis, dia akan jadi area C. Okay, kalau tak ada x axis or y axis, maksudnya dia bounded by kat sini lah. Okay, so ini kawasan yang kita nak cari volume kita. Which is the question said rotated about y axis. Ini juga benda yang penting kamu kena tengok, dia rotate about y axis. Okay, so dekat y axis tu benda ni berpusing. Okay, so dia akan jadi cone lah, sebab tu kita cari volume. Okay, saya harap kamu nampak lah bila dia berpusing tu, dia rotated 1 degree tu, 1 degree pula, dia rotated 360 degree tu, dia akan jadi cone sebenarnya. Okay, so how are we going to find the volume? First, decide nak pakai x sebagai limit ataupun y sebagai limit. Volume kita kena decide ke? Kita pakai x ke nak pakai y? Semua orang dah pergi minum air, minum kopi-kopi ke? X miss. X, What? y, tak tahu. X ke y? Mana ni semua boleh hilang. Nak cari volume, mesti kena guna apa yang dia cakap. Kalau dia kata rotate about y axis, wajib pakai limit y. Okay, wajib pakai limit y. Maksudnya dekat sini, mesti pakai limit y lah. Okay, mesti pakai limit y. So, apa yang kita kena cari dekat sini ialah obviously point of intersection dia. Okay, point of intersection dia. Yang ini, maybe yang ni, maybe dekat sini juga, dan yang di sini. Ini sama dengan berapa? Y-intercept untuk 1 over x plus 1. Tadi kita cakap berapa? Berapa? 1. 1. Okay, 1. Tapi kalau kamu perasan, graf ini, y equals to x over 2, dia intercept dekat x equals to 2. Okay, intercept dekat x equals to 2. So kalau kita masuk 2 dekat sini, 2 over 2, ini sepatutnya jadi apa? 1. Also. 1. 1 juga. Okay, ini pun sepatutnya jadi 1 juga. So graf kita ni kita ada lukis salah sikit lah. Kita lukis salah sikit. So macam tu lah, macam mana kamu nak tahu graf kamu tu betul ke salah ke. Okay, graf ni kita lukis salah sikit. So dia sepatutnya dekat sini sama-sama 1. Dia patut intercept dekat sini lah. I. Sekejap So dia sepatutnya intercept dekat sini. Anggap je lah graf saya ni cantik. So ini ialah 1 kamu sepatutnya. Okay, macam tu kita nak tahu graf kita betul ke salah ke. Alright. So sekarang fokus kamu ialah nak cari y. Nak cari limit y kita. So kita nak cari intersection point antara dua graf ni. Okay, intersection point antara dua graf. So maksudnya mesti jadikan x kita subjek lah. So untuk graf ni x equals to 2y. Untuk graf satu lagi tu x equals to 1 over y minus 1. Okay, sebab kamu nak cari y sebagai limit, so kita kena equatekan dua-dua ni lah. 1 over y minus 1. So kita ada 2y square minus plus y minus 1 equals to 0. Okay, berapa kamu punya factor kat sini? Y equals to berapa? Y is equal to 1 over 2 and y equals to negative 1. Negative 1. Okay, plus 1 to y minus 1. Okay, so di sini 1 over 2 ke negative 1? Jangan cakap negative 1, di atas x-axis kita, obviously dia akan jadi 1 over 2 lah dekat sini. Okay, dari mana datang negative 1 tu? Sepatutnya daripada graf yang di bawah yang kita tak lukis tu. Okay, so kita pedulikan. Kita pedulikan ke tak pedulikan? Tak pedulikan. Okay, kita ignore y equals to negative 1 ni sebab tak ada dalam kita punya region. Okay, so now ada satu lagi intersect. Kita nak cari ni antara graf
1 over x plus 1 dengan x equals to 2. So we just simply substitute 2 dekat dalam ini. So kita akan dapat 1 over 2 plus 1. So dekat sini ialah 1 over 3. Okay, so kita dah ada semua benda. Persoalannya macam mana kita nak cari volume kita. Macam mana kita nak cari volume kita? Kena daripada y. Kena daripada y. So v equals to pi. Y apa? Function kena x. Okay, contoh. Memang ada dua graf. Kamu nampak kat sini. In fact sebenarnya ada tiga. Ada curve, ada line ni, ada line ni. Okay, ada tiga sebenarnya. Boleh tak kita nak apply jauh, tolak dekat? Boleh, memang tak ada masalah untuk apply jauh, tolak dekat. Tapi sekarang kalau kita tengok daripada y axis kamu, graf yang jauh ialah line x equals to 2. Apa graf dekat dia? Ini ke ini? Tak tahu, tak nampak kan? So apa yang kita kena buat dekat sini ialah kamu kena pecahkan graf kamu kepada 2. Okay, pecahkan kepada 2. Saya bagi terus macam dulu. Tak kena. Pecahkan dia kepada 2, which is ini ialah area A kamu. Sorry, ini ialah volume B kamu. Okay, kena kira satu-satu lah. So, untuk A, volume A kita. Which is daripada 1/3 ke 1/2. Daripada 1/3 kepada 1/2. Ingat, ini mesti kena X sebab limit kita ialah Y. Okay, ini mesti function X square minus X square. Okay, so yang jauh daripada kita ialah obviously line X equals to 2. So 2 ialah function kita. So dia akan jadi 2 square minus tolak dengan yang dekat. Yang dekat ialah graf ini sahaja. 1 over X plus 1 ni. So kita jadikan X sebagai subjek. Kita ada 1 over Y minus 1. Okay, 1 over Y minus 1 square dy. Kira dapat jawapan. So volume B pula. Jauh. Okay, which is kita kira daripada 1/2 ke 1. Okay. Integrate from 1 over 2 to 1. Jangan lupa ada pi. Yang jauh ialah line 2. So 2 square. Minus yang dekat. Yang dekat ialah graf 2y. Okay, ataupun y equals to x over 2. Tapi kita tengah buat y sebagai limit kita. So kena x sebagai subjek. So therefore here should be 2y square dy. Integrate. And then the total tambahlah volume A tambah dengan volume B. Which is jawapan dia kamu patut dapat 3.595 unit. Okay. Okay, boleh faham kenapa kita kena bahagikan dia? Boleh? Boleh. Boleh faham. Kalau soalan ni dia tukar kepada x-axis, okay, rotate about x-axis, senang, lagi senang. Kita boleh pakai daripada sini, limit yang ini ke sini. Okay, contohlah kat sini saya letak 1/2 lah contohnya. Okay, kita boleh terus integrate daripada 1/2 ke 2. Which is, ini lagi senang, graf yang atas tolak graf yang bawah. Okay, tapi macam saya cakap, kalau cari volume wajib kena ikut soalan. Okay, kalau dia kata y axis, kita kena pakai daripada y lah. So apa yang kita kena buat, kita kena bahagikan dia kepada 2. Okay, ada satu lagi cara ialah kita cari volume cone. Okay, kenapa saya cakap cone bukan triangle? Sebab dia rotate about y axis. So bila dia rotate, dia akan jadi cone. Okay, so kita pakai volume cone kita ni, kita tolak this area. Which is lagi complicated lah. And kamu kena ingat juga volume cone apa. Ingat tak volume cone apa? Chapter 10 kita dah belajar. 1 over 3. Pi r square h. Okay, volume cone ialah pi r square h. So boleh juga, in fact sebenarnya untuk cari area pun boleh juga kamu guna area of triangle. Okay, contohlah kalau soalan ni dia suruh cari area of triangle, kita boleh cari area of triangle ni which is 1/2 darab dengan lebar dia, darab dengan tinggi dia. Tinggi dia ialah 1. Okay, itulah area of triangle kita. Tolak dengan area yang di sini. Okay, barulah kita dapat area yang ni. Pun boleh juga. Ataupun just apply yang jauh, tolak dengan yang dekat. Okay, boleh faham soalan ni? Boleh faham. Boleh faham. Okay. So next, moving on to the next question. Okay.
Soalan B, tengok soalan B Soalan A tak ada masalah, senang je tu. Tengok soalan B. Soalan ni suruh cari area. Okay, selalu saya cakap kalau nak cari area ataupun volume senang untuk kita kalau kita lukis graf kita. Tiba-tiba dia bagi dekat kita y equals to x cos x. Okay, kita tak belajar, kita cuma belajar y equals to x, kita cuma tahu y equals to cos x. Kita tak tahu graf x cos x ni. So apa yang kita nak buat sekarang ni? Sekarang kita dalam exam ni, so kita dah gelabah sekarang, tak tahu nak lukis graf. So apa yang kita kena buat? Macam mana kita nak cari area kita? Perlu ke sebenarnya kita lukis graf x cos x tu? Tidak. Tak perlu. Tak perlu sebenarnya. Okay, so graf x cos x tu sebenarnya simply satu graf je. Okay, satu graf je. Sebenarnya dia macam ni lah, dia macam ni kat atas sikit. Graf lain pula. Macam, tak tahulah saya, macam tu lah lebih kurang kan. Basically dia satu graf saja. And satu graf yang memang tak di-bounded dengan apa-apa graf pun. And dia cuma bagi x equals to 0 and x equals to pi over 2. Nak tak nak, memang dia akan kena dekat 0 dengan pi over 2. So tak payah susah-susah nak fikir macam mana bentuk graf kamu. Okay, so basically kita just integrate from 0 to pi over 2 kita punya function x cos x. Okay, which is macam mana nak integratekan ni? Guna apa? Guna apa integrate x cos x? Anyone? By part ke By miss? part. By part. Okay, by part. Yes, by part. U equals to x. Okay, ingat alpat dv equals to integrate cos x. Okay, saya nak cari jawapan untuk ni. Carikan jawapan, sekejap lagi saya panggil siapa yang saya nak final answer. Cuba cari jawapan dia. Rashika. Rashika binti Rosli ada? Rashika 1. Rashika 2. Rashika 3. Okey, Rashika tak ada. Hamizan ada Hamizan? Hamizan? Hamizan 1, Hamizan 2, Hamizan 3? Hamizan pun tak ada, okey.
Wilson, ada Wilson? Oi, semua tak ada. Apa je yang ada sekarang ni? Line tak stabil, Miss. Line tak stabil. Line tak stabil, Orang Miss. left. Oh gitu. Izwani ada? Tak ada juga. Dah 4 orang saya panggil ni. Brian ada Brian? Ramai ni yang terleave ni. Sorry Miss, belum siap lagi. Belum siap lagi. Line apa lah yang tak stable ni? Semua line pun kamu tak stable ke? Wilson baru left. Tadi Selcom putus-putus, Miss. Ya ke? Hai. Sedih lah kamu ni. Macam mana nak belajar macam ni? Dalam Miss, setiap hari perlu lihat recording lagi. Hai. Kamu kan boleh pergi BT. Dah boleh pergi BT, boleh dekat surau. Surau tu lagi lah. Internet laju tu. Kamu tak sempat nak kejar pun dia. Boleh, kalau ada kelas kan boleh pergi dekat BT ke, dekat surau ke. Try Tak lah. boleh pergi surau, Miss. Kenapa tak boleh pergi surau? Ada Surau dia tutup Miss. Nanti nasi. Miss. Oh, non-Muslim. Bukan dia Quarantine, punya. Miss. Ada pun positif. Miss, kami kena quarantine, Miss. Oh, kamu kena quarantine. Oh, kamu baru lepas swab kan hari tu? Ya, Di surau dalam. kena tutup Miss. Kamu ni asyik kena swab je, asyik kena quarantine je. Penat lah saya. Saya pula penat. Miss. Saya pun, Miss, penat sudah. Aish. Sudahlah, kamu patut cakap dengan dia. Dah lah tu. Dah lah quarantine tu. Okay, siapa yang ada jawapan? Anyone ada jawapan dekat sini? Apa jawapan dia? Kami pun penat. Okay, kami. Nah, ya, saya pun kesian dekat kamu. Tapi nak buat macam mana? Saya pun tak ada daya, tak ada keupayaan untuk tolong kamu. Saya tengok Padang ramai orang barulah rasa gembira sikit, barulah rasa macam college. Tapi nak buat macam mana kan? Baru boleh turun Padang dah kena quarantine. Okey, tak ada orang nak bagi jawapan kat saya ke? Lala saya yang buat ni. 0.57 kami. 0.57 5708. 0.5708, ya betul. 0.5708 ataupun pi over 2 minus 1. Okay. Sin x dx. So ini kena guna basic rules je lah. Sin x, integrate sin x tu boleh guna basic rules sahaja. Okay. Tolong ingat, tolong jangan salah integrate cos positive sin x. Integrate sin negative cos x. Okay. Differentiate cos negative sin x. Differentiate sin positive cos x. Okay. Tolong jangan salah ini. Kamu tahu je kadang-kadang tapi buat silly mistakes. So janganlah buat silly mistakes. So kita cuba elakkan. Okay, kalau tak ingat, kalau susah untuk ingat, ingat satu je. Cukup untuk kamu ingat satu sahaja. Okay. Lepas dah ingat satu tu, nanti masa exam ke apa, kamu tulislah jawapan dia. Okay. So. Okay, hari ni kita ada quiz Saya harap semua orang boleh jawab quiz. Boleh ke semua? Kita akan jawab guna Google Form je. Boleh, Miss. Boleh? Boleh jadi, Miss. Miss. Okay. Boleh. So the next question dekat sini saya okay, kita bincang soalan yang saya bagi tadi. Soalan PSPM 15-16. Okay. Dah cuba lukis graf dia. Okay, the first question dia kata sketch and shape the region R bounded by curve y equals to square root x, y equals to 2 minus x and y exists. Okay, so kita ada
graf kita. Y equals to square root X. Yang ni tak boleh buat macam mana lah, kamu kena tahu jugalah macam mana nak lukis Y equals to square root X ni. Okay. Sepatutnya kamu kena tahu dah sebab ini daripada sum satu kamu tak boleh lupakan dia. Kamu kena ingat juga. Okay, so Y equals to square root X. And then kita ada Y equals to minus X, negative linear. So Y equals to 2 minus X. And then Y exists. So area kita dekat mana? Square root X, 2 minus X, Y exists. Area kita A ke B? A, Miss. A. Okay, A. Okay. So the question here dia kata sketch and shape. Okay, settle. Find the find the area of region R. Okay. Kamu nak guna X sebagai limit ataupun Y sebagai limit? Mana lagi senang? X sebagai limit atau Y sebagai limit? Y. Y. Baik. Y. Okay. Tak kisah sebenarnya, boleh guna sebab kita cari area. Y. Boleh, Y boleh. Tetapi dekat sini, kalau kita guna X, macam tadilah, macam case tadi. Kalau kita guna X, kita kena cari intersection point dekat sini. Okay, let's say lah ini A. Ini kosong. So integrate from 0 to A, graf atas, tolak graf bawah. Settle. Okay, kalau kamu guna Y, tak susah, senang je, sama juga. Cuma kita kena separatekan dia. Okay, kita kena separatekan. Let's say dekat sini ialah A. So kena integrate from 0 to A, graf yang ini, which is square root X. Tapi kena jadikan X sebagai subjek Y square lah. Tambah dengan from here, let's say A, ke sini, ke B, contoh B. Integrate A ke B, function yang ini. Okay? So, lebih kurang sama je sebenarnya. Cuma kalau kita guna Y limit, kita integrate satu-satu, kita tambahkan dia. Kalau guna X limit, kita guna atas tolak bawah ataupun jauh tolak dekat. Okay? Tengok the next question. Next question dekat sini dia kata, find the volume of the solid generated, apa-apa about the x-axis. Okay, maksudnya kita wajib guna x-axis untuk cari volume. So mudahkan kerja kita terus guna x. Okay, so senang kita dah cari intersection point ni siap-siap. Okay, so sekarang nak cari intersection point, y sebagai subjek, so kita kena cari x lah, square root x equals to 2 minus x equals to 2 minus x square. Ada 4 minus 4x plus x square minus 5x plus 4. 4, 1, tolak-tolak. Tolak 1. X equals to 1, x equals to 4. Okay? Yang ni tak payahlah saya ajar. Okay, ini kamu belajar dekat tadika dulu. So kita ada dua intersection point. Okay, sebab sekarang kita pilih X. Kita nak guna X sebab kita tengok next question dia kata rotated about X axis. So kita mudahkan kerja kita lah. Okay, nak pakai Y tak ada masalah, boleh sahaja. Tapi kalau kita tengok kat sini dia ada 1 dengan 4. Sini sebenarnya 1 ke 4? Maksudnya ada dua intersection point. 1. Okay, ada dua intersection point antara graf ni dengan ini. Tapi yang ada sekarang kita nampak 1 sahaja. Kenapa? Siapa boleh beritahu? 4 tu pergi mana sebenarnya? Graf Y equals, sorry apa? Sebab Y is equal to square root X itu boleh jadi positif atau negatif. Betul. Y equals to square root X boleh jadi positif ataupun negatif. Ataupun bila kita jadikan X sebagai subjek, bunyi apa tu? Takutnya. Macam ada bom. Okay. Bilik saya ke? Okay. Apa saya cakap tadi? Okay, contoh kat sini kita jadi X equals to Y square. Okay, sebab dia boleh jadi positif negatif. Sebenarnya graf kita, dia boleh jadi macam ni. Okay, so yang di bawah ni sebenarnya dia intersect dekat yang ni. So sini 4 sebenarnya. Tapi kita tak payah peduli sebab dia memang letak graf kita ialah Y equals to square root X. So dekat sini akan jadi 1 lah. Okay, 1. So very simple, sekarang dah ada semuanya. Kita just integrate area kita from 0 to 1. Yang atas tolak bawah. Sekarang kita guna X sebagai limit. So kita refer dekat X axis kita. Graf yang jauh tolak graf yang dekat. Graf jauh kamu apa?
2 minus X. 2 minus X. So 2 minus X minus square root X. Okay, dx. So integrate lah macam biasa. Integrate ni saya tak nak kira lah, kamu kira sendiri. Jadi sebenarnya dapat jawapan 5/6. Okay, so settle satu part. The second question, dia kata if R1. So refer balik soalan 1, area yang kita cari dekat sini sebenarnya ialah R. Okay, so ini ialah R. Alah, saya dah terconteng pula. Okay. Okay, ini ialah R. Ini ialah R. Okay, itu ialah R. So the second question, dia kata if R1 is a region bounded by the curve square root X, 2 minus X, and X exists. Okay, square root X, 2 minus X, and X exists. A ke B R1 kamu? B. So R1. Okay, nampak dia tukar sikit je. Kalau dekat atas, dekat soalan atas ni dia letak Y exists, area dia dekat sini. The next question dia kata X exists, area dia dekat sini. Okay, so sekarang apa yang kita kena buat ialah sebenarnya kita akan cari area R1 lah. Okay, kita boleh guna Y sebagai limit. Contoh, kita boleh guna Y sebagai limit. Kamu cari apa intersection point kat sini. So contoh intersection kat sini pun sama juga 1. Contoh, so yang jauh tolak yang dekat. Okay, very simple sebenarnya. Ataupun pecahkan 2, ini area A, ini area B, daripada sini ke sini integrate guna square root X, daripada sini ke sini integrate guna ini pun boleh juga. Okay, ataupun macam apa, contoh saya nak apply apa yang kita cakap tadi. Ini bentuk apa ni? Segitiga. Segitiga. Okay, so segitiga. So R1 is basically segitiga ni, area of triangle ni tolak dengan area R kamu. Betul tak? Betul tak? Betul, Miss. Betul. R1 ialah area of triangle tolak dengan R kita. So sebenarnya kita dah ada area R, so kita mudahkan lagi kerja kita. So nak cari area of triangle ialah 1/2 time height time width kita. Okay, width sama lebar. Okay, panjang kita. So tinggi dekat sini berapa? Intersection antara 2 minus X, Y intercept kita ialah 2. 2. X intercept kita 2 juga. 2. Okay, which is Y intercept X sama dengan 0. X intercept Y sama dengan 0. Okay, so both X intercept dengan Y intercept kita 2. Which means lebar kita 2, tinggi kita pun 2. Okay, bukan tinggi dan lebar kita, tinggi dan lebar triangle ni. So 1/2 times 2 times 2. Okay, ini ialah triangle. Tolak dengan area R kamu, which is R kita dah jumpa dah tadi area dia, which is minus 5/6. Automatically kamu dapat area 1/4, 2 minus 5/6 kita dapat 7/6. Betul ke? So minus 5. Okay, 7/6. Yang. Alright. Okay, so very simple sebenarnya. Lagi senang lah. Okay, instead of kamu integrate lagi sekali, tapi tak ada masalah pun. Kalau lah in case kamu tak ternampak pun ini triangle dia, boleh je guna cara yang sama. Okay, boleh faham? Boleh, Miss. And dia ada kata kat sini deduce the ratio of R and R1. Okay, ratio tu sebenarnya cara betul lah. Dalam assignment before this ada juga cari ratio. Okay, dia nak ratio antara R dengan R1, which is R kita ialah 5/6. Kita punya, macam ni lah contoh kamu cari ratio kita. R dengan R1, which is area of R ialah 5/6, area of R1 ialah 7/6, which is kamu end up dengan 5/7. So ratio dia ialah 5/7. Okay, kena tulis betul-betul lah, tulis completely. So ratio dia ialah 5/7. Okay, the last part ialah find the volume of the solid generated when the region R, region R yang kat sini
is rotated through 360 degree about the x-axis. So basically lebih kurang sama dengan ini, beza dia cuma ada pi, ada square. Okay, so nak cari volume for this part is from 0 to 1 to minus x square minus square root x square. Okay, so lebih senang lah sebab tadi kita dah cakap dah, kita guna x sebagai limit supaya senangkan kerja kita nanti. Okay, tak perlu cari lagi banyak-banyak limit. Boleh faham? Okay ke semua orang? Okay, Miss. Masih lagi okay? Okay, Miss. Okay, so kalau okay, sekarang 3.10 kita Miss. habiskan satu lagi soalan and then kita boleh ready for quiz. One more question. Ada soalan tutorial? Saya suruh listkan, kamu tak listkan? Saya pun nak tunggu. Miss, bukan hari itu Mas Juni ada tanya 2 soalan kah? Ada tanya 2 soalan? Siapa tanya 2 soalan? Mas Juni. Mazlin ni ada tanya 2 soalan? Bila itu? Ada ke? Yang kelas lepas-lepas. Macam dia dah delete. Ini ada soalan nombor 19 je. Tapi saya dah discuss juga tu. Soalan 19. Kalau saya terlepas pandang, tolong ingatkan . Okay. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanyalah. Okay, kalau tak sempat saya boleh buat video or something else. Okay, kamu punya okay miss, noted miss tu pun dah penuh dah dekat dalam message. Saya terlepas juga pandang apa yang sepatutnya. Okay, so last question here. Kita ada piecewise function. E to the power of x for x greater than equals to 0, 1 minus 9x square for x less than 0. Dua-dua graph ni tak susah pun nak lukis. Okay, very basic graph. So the question here is determine the area of the region bounded by the curve, which is both of these curve. Okay, gagap pula. Function ni dah jadi satu function. Okay, dia jadi satu function. Line x equals to 1, x equals to negative 1 and the x-axis. So now, kita ada graph kita. X, Y. So graph eksponen. Okay, graph eksponen bentuk dia macam E. Okay, bentuk dia macam E. Macam itulah graph kita. So supposedly graph kita bentuk dia macam ni. Okay, ini ialah Y equals to exponent X. Tapi kita tengah buat piecewise function, which is the function here say X greater and equals to 0. So here is your 0. So kita boleh abaikan graph yang di sebelah sini. Okay. So graph Y equals to square root X started from here. Okay. So 1 minus 9x square. 1 minus 9x square just graph sedih. Sepatutnya graph kita, okay, kita tengok dulu kita punya y-intercept kita dekat mana. 1 minus 9x square equals to y. Okay. Y-intercept when x equals to 0, so y kita sama dengan 1 lah. Which is the same as our exponent x. Kat sini 1. Okay. So sepatutnya graph kamu akan bentuk dia lebih kurang something like this lah. Okay. Tetapi graph kita kat sini dia kata less than 0. Graph kita sepatutnya lebih kurang macam ni, tetapi dia nak less than 0. So the graph starts from here to the left. Okay? Boleh nampak apa yang terjadi sekarang? Nampak, Miss. Boleh nampak, Miss. X-intercept untuk 1 minus 9x square berapa? Plus minus 1 over 3. Plus minus 1 over 3. Okay, tapi dalam case kita, dia punya function, piecewise function kita kata less than 0. So here, kita just letak negative 1 over 3. Okay, so itu dua curve yang kita ada. Line x equals to 1, x equals to negative 1. So simply put here lah. Here is negative 1.
Here is 1. Agak-agak je lah. 1. Okay. So mana area yang kita nak sebenarnya? Graf 9 minus x square, graf eksponen x, graf 1, graf negatif 1. Okay. A, B, C atau the whole thing? ABC. A, B, C. Okay, so every part here is the area that we want to find. Okay, so sini kosong. Alright, so sekarang kena be careful, kena check balik betul-betul limit dekat mana, daripada mana ke mana, function kita daripada mana ke mana. Okay, so now start from the left. Start from the left, kita, let's say lah kita letak ini area A, ini area B, ini area C. Okay, kenapa kita pecahkan? Kenapa saya pecahkan B ke C? Kenapa saya tak integrate from -1/3 ke 1 sahaja? Ataupun lagi senang, kenapa saya tak integrate daripada -1 ke 1 sahaja? Kenapa? Kerana Ada luas yang area negatif. itu ada negatif. Okay, kerana ini ada negatif. Okay, area below the x-axis must be negative ataupun kita kena bubuh modulus. Okay, tak ada masalah, tak ada masalah. Boleh ke kita integrate daripada -1/3 pergi 1 terus? Tidak boleh. Tidak. Sebab apa? Sebab sebelah kiri negatif suka. Okay, tapi sekarang kita guna x sebagai limit. Okay, betul lah. Kalau guna y sebagai limit, betul. Di sebelah kiri y negatif. Tapi sekarang concern kita tak boleh terus integrate daripada sini ke sini sebab function yang lain. Tidak Ini ialah 1 minus 9x square. Ini ialah eksponen. So function yang lain. So kena pecahkan satu-satu. So apa yang kita kena buat sekarang ialah cari apa sebenarnya? Area. So area of A. Okay. Below the x-axis, ingat kamu nak guna x sebagai limit ni So below the x-axis which is from -1 to -1/3, okay, ini ialah function 1 minus 9x square. So 1 minus 9x square dx. Apa yang kita kena buat dengan kita punya integration ni, integral ni? Kena letak? Letak modulus. Kena letak modulus. Okay, sebab dia ialah area below the x-axis. Okay, in fact kalau kamu lupa letak modulus, kamu akan dapat jawapan negatif. Dia akan ingatkan kamu balik lah yang area tak boleh jadi negatif. Okay, so here you'll get the answer lah. Okay, for area B pula, area B which is from -1/3 to 0. Okay, masih lagi function yang sama. Okay, which is 1 minus 9x square. So ini boleh kira macam biasalah, 1 minus 9x square dx. Dapat jawapan 1. And then for area C, which is this part here, from 0 to 1, tapi kita punya curve sekarang ialah eksponen x. Eksponen x dx. Okay, dapat jawapan. And then kamu akan dapatlah total area A plus B plus C. Which is sepatutnya dapat 4.163. Okay, boleh kira sendirilah yang ini. Tapi tolong ingat yang tak boleh integrate. Ini contoh macam ni pun walaupun curve dia sama tapi kamu kena pecahkan sebab area below the x-axis is negative. Okay. Yang ini kamu jangan letak negatif pula sebab dia area yang di atas below x, yang di atas x-axis. Okay. Sebab sekarang kita tengah guna x sebagai limit. So fokus kita ialah di atas x-axis atau di bawah x-axis. Okay, betul. Kalau kita pakai y sebagai limit, kamu consider yang kanan ataupun yang kiri, salah satu sahaja. Okay? Boleh ke tidak? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Alright, so ambillah soalan ni. Boleh screenshot ataupun salin ke. Saya nak kamu buat and next class saya nak panggil seorang untuk bentangkan soalan ini. Saya cari jawapan.
Area is square root 3 minus 1. Volume is 5/10. Ni apa? 5 pi. 5 pi minus 6 square root 3. Okay, boleh salin dulu soalan ni. So make sure kamu buat. Next class saya nak pilih 2 orang lah untuk bentang A dan juga bentang B. Okay. Make sure be ready lah. Jangan bila saya panggil senyap je. Tak ada line lah. Apalah itu lain lah. Okay. Ada apa-apa soalan? Any more questions yang nak tanya? Is there any questions? Tiada, Miss. Tiada. Yang lain? Yang lain jawab dalam hati. Okay. Tiada, So Miss. that's all for chapter 1. Consolidation questions. Lagi sekali saya ingatkan soalan 33 sampai 43. Sekejap. Soalan question 33 sampai 43. Betul ke? 33. 33 sampai 43 semua soalan hantar hari Khamis, nanti saya akan post dekat Telegram. So video chapter 2 kalau sempat malam ni saya akan post, kalau tak sempat esok saya akan post. Harapnya saya rajin. So kalau boleh tolong tengok dulu, okay? Kalau kamu ada masa, saya tak akan post lagi lah dekat GC. Saya akan post nanti kat GC maybe hari Ahad sebagai assignment kamu dengan exit ticket, tapi saya akan terus post dekat YouTube. So kalau ada masa tolong tengok dulu, boleh tengok dulu and start do your tutorial questions, okay? On Monday we are going to start chapter 2. Apa lagi So itu sahajalah saya rasa. Kalau ada masalah untuk chapter 1, tolong buat sesuatu and tanyalah saya. Okay? Boleh? Boleh semua orang? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Alright, kalau boleh kita berhenti dekat sini dulu. Kamu boleh take 5 ataupun take 10 dalam 3.35 lah. 3.35 kita akan start quiz. Saya akan post dekat GC, Google Form. Quiz tu 20 minutes sahaja 20 minutes. So sebenarnya kalau kamu soalan-soalan yang saya bagi tu sebenarnya kalau kamu pergi dekat internet, kamu search sahaja memang boleh dapat jawapan. Tapi adakah kita akan buat semua tu? Kita akan buat benda tu tak? Adakah kamu akan Google jawapan kamu? Tidak, Miss. Tidak. Okay, itu kamu yang cakap, saya tak cakap kan. Kamu yang cakap. So janganlah, okay, jauhkan simbol lab lah, maths lab lah, maths lab lah, maths start lah. Okay, so jauhkan. Ini untuk kamu sahaja, okay, bukan untuk saya pun. Okay, saya tak kisah pun sebenarnya pasal benda ni. So ini untuk kamu practice. So try buat sendiri, okay. Buat sendiri. Tak ada apa-apa pun. Quiz ni bukan markah PB kamu pun. Just exercise for yourself. So kalau kamu tipu diri kamu sendirilah. Okay. So boleh take 5